satu dua tiga. Boleh dengar tak apa. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Bismillah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita bertemu dalam siri kuliah kita, dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung perkara yang telah kita bincangkan semalam dan juga beberapa hari yang lepas, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada mari sama-sama kita memulakan majlis kita dengan kita membaca syahadah, mentajdidkan syahadah kita, insya-Allah. Mentajdidkan syahadah kita sama-sama untuk kita minta kepada Allah. Yang pertama, kita minta supaya Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhkan daripada segala perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita minta pada Allah supaya Allah Taala hidupkan kita bersama Al-Quran dan juga bersama Islam dan perjuangan Islam. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang gangguan lah masa kita nak meninggal dunia, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung tajuk kita di bawah amalan-amalan al-mahdiyin, iaitu berkenaan dengan mujahadah, bersama dengan kekuatan mujahadah. Bersama dengan kekuatan mujahadah ini kita sama-sama ingin membawa diri kita setelah kita memahami perkara-perkara berkenaan dengan kita kata iman, berkenaan dengan salatul daim, berkenaan basirah. Maka insya-Allah marilah sama-sama kita melihat akan asas-asas ataupun tiang-tiang kekuatan mujahadah. Kita telah berbincang bahawa mujahadah itu bermula dengan iman kepada Allah, bermula dengan mengesahkan Allah. Jadi mujahadah ini adalah merupakan satu perkara yang bermula dengan kita beriman, memperbaiki iman kita, memperbaiki kita kata tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita memperbaiki apa yang digambarkan sebagai syahadah kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian selepas kita
tahap yang pertama ialah tahap kita membina kekuatan iman, kekuatan untuk kita mengenal Allah. Dan bila kita kenal Allah, maka kita akan bersama-sama mendekati Allah. Maka tahap yang kedua ialah kita menegakkan kewajipan-kewajipan, tuntutan waktu. Furudul waqti kita dah bincang dah sedikit sebanyak semalam, iaitu berkenaan dengan beberapa perkara dan tuntutan-tuntutan yang kita kena buat ketika kita berada dalam kehidupan ini. Seperti waktu semayang, kita kena semayang. Waktu puasa, kita kena puasa dan sebagainya. Kemudian selepas itu tidak cukup hanya sekadar kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, kita juga dituntut untuk melakukan adabul waqti, iaitu kita memerhatikan, meneliti tentang adab-adab akhlak-akhlak ketika kita memasuki waktu-waktu yang ada, sama ada sedang kita melaksanakan furudul waqti tadi, ataupun ketika kita masuk waktu, contohnya waktu menjelang pagi, menjelang waktu fajar, menjelang waktu terbenam matahari, ketika waktu tengah hari, apakah adab-adab kita ketika dalam perjalanan, ketika kita di dalam makan, ketika kita berada di dalam orang ramai, dan ketika berseorangan, adab-adab ketika kita berada dalam keadaan kesusahan, macam mana adab kita ketika kita dalam, mungkin ditahan, ketika dipenjarakan, ataupun adab kita sedang berada dalam keadaan kesusahan. Jadi semua adab-adab itu merupakan perkara yang merupakan akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan dalam setiap waktu. Ini mujahadah. Jadi menjaga akhlak, menjaga adab itu adalah merupakan sebahagian daripada mujahadah. Dia bukan setakat kita solat, puasa, kita buat benda-benda yang digambarkan sebagai perkara-perkara yang dituntut oleh Allah, furudul waqti tadi, tetapi kita melaksanakan kehidupan kita di mana sahaja kita berada, di sekolah, di tempat kerja, di rumah, di mana sebagai keadaan adab-adab kita, akhlak kita, itu sebagai mujahadah. Unsur mujahadah yang ketiga ini merupakan program ruhiyah. Sebahagiannya mungkin kita boleh bayangkan sebagai kita sebut salatul daim. Dalam tajuk kita salatul daim itu, salatul daim. Jadi kita kena melihat akan perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Jadi segini tak berapa kuat sangat ya. Baik, jadi kemudian yang keempat, perkara yang kita akan sambung pada hari ini ialah berkenaan dengan apa yang digambarkan sebagai arkanul mujahadah, rukun-rukun mujahadah. Jadi kita akan tengok rukun-rukun mujahadah ini, dan rukun-rukun mujahadah ini terbahagi kepada 4 sebagaimana yang dibahaskan ataupun disebut oleh Syekh Syed Hawa, yang merujuk kepada beberapa kitab sebelumnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, dan juga oleh imam-imam yang lain, Abdullah bin Athaillah Al-Iskandari, Maka di antaranya dikatakan ada 4 rukun mujahadah yang kita akan hurai satu-satu, insya-Allah. Yang pertama sekali disebut sebagai al-uzlah. Al-uzlah yang mengasingkan diri. Yang kedua sebagai as-sumtu, iaitu berdiam diri. Yang keempat, yang ketiga ialah al-ju', iaitu berlapar. Dan yang keempat ialah as-sahru, iaitu berjaga malam. Jadi rukun ada 4 rukun ni, iaitu perkara yang disangkutkan dengan mujahadah ini. Maka kita kena melihat akan 4 perkara yang digambarkan tadi, insya-Allah. Jadi di sinilah kita akan memulakan dengan yang pertama sekali. Jadi untuk kita berbincang tentang rukun mujahadah ini, kita mahu melihat, kita nak merenung sebenarnya adalah suasana jiwa kita, suasana hati kita, untuk kita nak meneliti akan apakah ada penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita ini, supaya kita boleh sembuhkan daripada apabila kita melaksanakan rukun-rukun ini, rukun-rukun mujahadah yang digambarkan oleh para ulama kita, insya-Allah. Yang pertama ialah uzlah. Uzlah iaitu mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri ini sebenarnya sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama kita yang terdahulu, sebenarnya uzlah ini difokus kepada uzlah syu'uriyah. Uzlah
syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah ni maknanya uzlah perasaan. Uzlah perasaan, uzlah syu'uriyah. Dan uzlah syu'uriyah ini ialah uzlah perasaan secara menyeluruh. Dan uzlah syu'uriyah tammah disebut, uzlah syu'uriyah tammah. Jadi uzlah ini dari sudut bahasanya kita kata mengasingkan diri, menyendiri. Jadi sebenarnya mengasingkan diri, menyendiri, kalau orang dulu kata betapa, betapa duduk seorang-seorang dalam gua. Jadi itu bukan berasal daripada tradisi kehidupan seorang Muslim. Jadi tradisi budaya hidup seorang Muslim sebenarnya ialah bergaul, bukan beruzlah. Bergaul dengan pergaulan yang baik, berkumpul bersama-sama secara sihat dan beramah tamah. Kita disuruh beramah tamah, berbual, jangan seorang-seorang, atau bersahabat dengan mereka yang suka pada kebaikan. Sebab di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam banyak hadisnya, antaranya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang bergaul dengan ramai orang dan sabar di atas tindakan-tindakan mereka yang menyakitkan. Jadi kita bergaul dengan orang ramai, kemudian kita bersabar di atas apa perbuatan-perbuatan mereka itu yang menyakitkan hati kita, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan mereka. Jadi maknanya Nabi kata apa? Orang yang bergaul dengan orang ramai kemudian dia sabar, mesti ada kelemahan, mesti ada kekurangan. Jadi bila orang yang bersama-sama ini bergaul dengan kita tadi itu, maka kita bersabar. Itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul, yang mengasingkan diri, yang tidak sabar dengan tindakan yang menyakitkan. Jadi dia mengasingkan diri, kenapa? Sebab dia tak tahan. Mungkin orang tu sakitkan hati dia ke, orang tu buat sesuatu yang buruk kat dia ke, kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bergaul tu lebih baik. Jadi maksudnya mengasingkan diri sini bukanlah bermaksud kita tidak bergaul, tetapi uzlah disebut sini uzlah syu'uriyah. Kita mengasingkan perasaan kita. Nanti saya sebut apa makna dia. Jadi pada dasarnya kita kena bergaul, kena bersahabat, kena bersama dengan orang ramai, bukan seorang-seorang yang duduk seorang-seorang saja. Kalau duduk seorang-seorang tu, maka dia tidak lebih baik daripada orang yang bersama-sama. Jadi kita kena bersama-sama dengan orang lain lah. Jadi dalam hal ni kita kena belajar bergaul lah. Mungkin kita sebelum ni duduk seorang-seorang, kita dah puas hati dah dengan seorang-seorang kita, kan. Jadi kita kena duduk bersama-sama. Dan kita bergaul ni, sebenarnya persahabatan kita, pergaulan dengan kawan-kawan kita, dengan saudara kita ni, mesti berasaskan kepada dua matlamat. Ini dua matlamat persahabatan. Persahabatan yang pertama ialah dalam rangka untuk kita melaksanakan tarbiyah, islah. Jadi kita bersahabat dengan kawan-kawan kita, bergaul dengan masyarakat dalam rangka tarbiyah. Tarbiyah namanya dalam rangka nak mendidik diri kita, nak mendidik mereka, macam itu. Dia bukan sekadar kita bergaul, tapi sebenarnya pergaulan tu dalam rangka misinya ialah untuk kita mendidik dia. Sebab tu visinya nak dapat redha Allah, pergaulan yang membawa redha Allah. Tapi kalau pergaulan yang membawa redha Allah tu misinya bukan tarbiyah, maka dia tidak jadi mendapat redha Allah. Jadi mesti bila bergaul tu mesti bergaul kerana Allah dengan tarbiyah. Jadi sebab ni tarbiyah. Kalau tak ada sebab tarbiyah ni, dia tidak dikira sebagai persahabatan yang baik. Yang kedua, kita bergaul dengan orang dalam rangka dakwah, dalam rangka kita nak mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ini ialah merupakan dalam rangka dakwah. Dakwah. Jadi kalau kita kata yang pertama tadi untuk kita mendidik diri kita dan mendidik diri dia, maka yang kedua dalam rangka nak membawa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tarbiyah dan dakwah ni merupakan satu daripada dikata dua misi utama dalam bersahabat dan bergaul. Kalau bergaul tidak ada dua matlamat ini, maka pergaulan itu tidak kuat. Dan di sinilah kita sama-sama mahu merasakan bahawa apa sahaja yang kita lakukan mesti ada unsur dakwahnya, mesti ada unsur tarbiyahnya. Yang ketiga ialah ada tiga, saya sebut tiga. Yang ketiga ialah dalam rangka berjuang bersama-sama dengan dia. Berjuang bersama-sama dengan dia dalam rangka kita melakukan aktiviti-aktiviti untuk menegakkan din Allah
Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan keluarga darah daging kita macam mana? Keluarga darah daging kita, yang pertama dalam rangka dakwah, kedua dalam rangka tarbiyah, yang ketiga dalam rangka nak bajak dia berjuang. Kalau dia mampu lah, tak mampu tak apa. At least pun yang pertama, yang kedua. Selain daripada tiga perkara ini, maka sebenarnya pergaulan tu bukanlah pergaulan yang baik. Kita dengan anak-anak pun sama juga. Kita dengan keluarga, dengan suami, dengan isteri pun sama. Dalam rangka ada unsur-unsur tarbiyah, unsur-unsur dakwah, unsur-unsur perjuangan jihad. Maka barulah hubungan kita dengan itu menjadi satu matlamat yang benar, iaitu matlamat yang mendapat redha Allah. Baru kita boleh mendapatkan redha Allah. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan sabar di atas perbuatan-perbuatan mereka yang menyakitkan lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar di atas tindakan yang menyakitkan itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kita lihat dalam hadis ini Nabi suruh kita bergaul. Jangan duduk sorang-sorang, duduk dalam gua lah apa, jangan sorang-sorang. Kemudian dari sudut tradisinya umat Islam juga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin, seorang yang beriman itu yang mengasihani, dia kasihan kepada orang dan dia kasihani, dan dia pula kasih mengasihani tadi, atau bersahabat dan disahabati. Seorang mukmin itu dia kesian dengan orang dan orang pun kesian kat dia. Maknanya ada kasih sayang. Kemudian bersahabat dan disahabati. Seorang mukmin itu dia mudah bersahabat dan tidak mudah bergaduh. Dia susah nak bergaduh, seorang mukmin ni. Tidak ada kebaikan dalam diri orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Jadi kalau orang tu tak boleh bersahabat, maknanya tak boleh bergaul, tak ada sahabat lah dia. Dia tak duduk sorang-sorang dia je. Dia duduk dalam rumah dia je. Rumah dia best lah, macam istana rumah dia. Nak angkat kaki jap. Rumah dia macam istana. Rumah dia bagus, tapi dia sorang-sorang dia je. Sorang-sorang dia je. Maka sebenarnya tidak ada kebaikan dalam diri orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Jadi Nabi kata ni, hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang suka duduk sorang-sorang ni, tak suka bergaul ni, maka tak ada kebaikan pada dia. Sampai macam itu Nabi suruh kita bergaul. Jadi bergaul ni satu perkara yang penting, bersahabat. Serigala akan memakan kambing yang bersendirian. Jadi kalau kita ni seperti kambing kan, serigala mudah nak makan kambing yang sorang-sorang. Itulah At-Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kita hendaklah melengkapkan tradisi budaya hidup dalam Islam, iaitu kita bergaul, kita berjamaah, kita bersahabat. Jangan duduk sorang-sorang. Lone Ranger, kata Sayyidah Fadilah, Lone Ranger, jangan jadi sorang-sorang. Kita kena ada sahabat. Kenapa? Kerana itu perintah daripada Allah. Apa Allah perintah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wahai orang-orang, wahai orang beriman, demi kehidupan, demi masa. Sesungguhnya maksud manusia dalam al-insan, dalam kerugian, kecuali yang beriman, kecuali yang beramal, dan kemudian yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Maknanya kena bergaul lah. Kalau tak bergaul, macam mana kita nak berpesan-pesan, kan, menasihati. Kemudian Allah gambarkan juga, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah amat sayang kepada orang-orang beriman. Jadi mereka yang hidupnya, perjuangannya, berperangnya, berjuangnya, berjihadnya bersama-sama dengan mukmin dalam satu saf. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti kan batu yang tersusun, bangunan yang tersusun kukuh. Baik. Jadi sinilah kita lihat bahawa tradisi kehidupan mukmin mesti bersama dengan sahabat. Kerana sahabat itu sebahagian daripada tarbiyah, sebahagian daripada tarbiyah, sebahagian daripada dakwah, sebahagian daripada jihad. Bismillah. Jadi sebab tu kita tak boleh nak tinggalkan kawan-kawan kita. Tak boleh. Tak boleh tinggal kawan. Siapa yang lari masuk hutan, tinggal kawan-kawan akhir zaman ni, tinggal sahabat dia, tinggal dia punya keluarga, tidak ada kebaikan padanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di manakah uzlah dalam mujahadah tadi?
Maka uzlah tadi ialah uzlah dari kekufuran. Kalau adalah di dalam kalangan mereka itu yang ada kekufuran, ada kemunafikan, ada kefasikan, ataupun orang-orang kafir yang datang bersama dengan dia tadi, kan, orang munafik, orang fasik, orang yang mujrimin, yang buat dosa, maka beruzlah dari tempat-tempat yang penuh dengan caci maki terhadap ayat Allah, dan tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Jadi maksud uzlah sini ialah apabila kita melihat di sana ada kekufuran, di sana ada kemunafikan, benda ada fasik, ataupun orang-orang kafir yang memusuhi Islam, terutamanya orang munafik yang fasik, yang mujrimin, orang yang membuat dosa, maka yang ini kita beruzlah daripada mereka, dan beruzlah daripada tempat-tempat yang adanya kejahatan, maksiat, mungkar, ataupun yang mencaci maki Al-Quran dan sebagainya. Yang ini wajib dijauhi. Ini kena uzlah. Jadi kalau benda-benda yang bersangkut paut dengan kemungkaran, kemaksiatan, kena uzlah. Di mana uzlahnya? Uzlah di hati kita. Tetapi dari segi akhir zaman ni pula digambarkan oleh para ulama kita, bahawa kita akan berdepan dengan pelbagai manusia yang jahat, manusia yang munafik, umara yang jahat, umara usu, umara yang jahat, ulama yang jahat, ulama yang jahat. Jadi kita lihat di sini, bila berhadapan dengan perkara itu, maka kita kena uzlah. Jadi kenapa kita bergaul dengan mereka? Kenapa kita bergaul dengan mereka? Hanya 3 sebab tadi. Yang pertama, dalam rangka nak dakwah pada dia. Yang kedua, dalam rangka nak didik dia, tarbiyah dia, tingkatkan dia, meningkatkan dia. Yang ketiga, dalam rangka nak ajak berjuang, melaksanakan jihad fi sabilillah. Jadi bila kita bergaul, sebab 3 tadi. Maka apabila kita berhadapan dengan mereka, maka kita kena beruzlah. Sebab itulah digambarkan oleh Syekh Qutb rahimallah, digambar apa? Dia kata dalam kitab, dalam buku dia, uzlah syu'ariyah tammah. Maksudnya uzlah ni ialah uzlah hati, uzlah perasaan, uzlah rasa hati. Uzlah rasa hati, uzlah perasaan. Bukan uzlah kita mengasingkan diri masuk gua, bukan. Kita masuk gua masa bila? Masa bila nak masuk gua ni? Masa kita diancam, mungkin diancam nyawanya, mungkin diancam akidahnya, dipaksa, barulah kita cari tempat yang selamat. Hijrah, berhijrah. Itu bukan uzlah, itu hijrah. Itu bukan uzlah, itu hijrah. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah apabila kita berhadapan dengan suasana kekufuran, munafik, fasik, dan segala suasana orang-orang kafir yang jahat, yang penuh dengan kejahatan tadi, maka hati kita perlu diuzlahkan daripada suasana-suasana yang ada. Dan Allah berfirman melalui lisan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Surah Maryam ayat 48. Saya baca maknalah. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain daripada Allah. Jadi aku akan jauhkan diri daripada kamu, dan aku akan jauh juga daripada semua yang kamu ajak seru ke selain daripada Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan bahawa dia akan buat uzlah dengan orang yang jahat. Orang jahat tu, orang jahat yang mungkar, yang fasik, maka dia beruzlah, terutamanya beruzlah daripada seruan-seruan mereka, iaitu dakwah mereka. Jadi sesungguhnya dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan dalam surah Mumtahanah ayat 4, Allah menggambarkan sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami ingkari kekafiran kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Jadi sampai kamu beriman kepada Allah. Jadi Nabi gambarkan bahawa dia tak bersamalah dengan orang kafir ni, tak boleh bersama. Kalau orang tu musuh Islam, lagilah. Kalau kita tahu dia musuh Islam, lagi tak boleh bersama. Apalagi kita nak bertahaluh siasi dengan dia. Bismillah.
tahaluf siasi. Apa tahaluf siasi ni? Ini orang politik sekarang menggunakan perkataan tahaluf siasi, kan? Bertahaluf siasi dengan orang-orang yang memusuh Islam, tak boleh, kan? Dia dah memang nak jatuhkan kita, tiba-tiba kita buat baik, buat kawan kat dia saja, kan? Baik. Dan apabila melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Kalau orang tu, kan, memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan perbicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu duduk bersama orang yang zalim sesudah teringat akan larangan ini. Iaitu surah Al-An'am ayat 68. Al-An'am ayat 68 menyatakan kepada kita, jangan kita bersama-sama dengan orang yang memperolok-olokkan ayat kami. Maksudnya orang yang musuh Islam, orang yang tak suka dengan Islam, yang bermain-main atau munafik. Jangan bersama-sama dengan mereka. Jadi larangan. Jadi sebab tu saya sebut, bolehkah kita berkawan dengan orang bukan Islam? Boleh. Bukan tak boleh berkawan dengan orang bukan Islam, tapi berkawan dalam rangka dua perkara. Yang pertama, rangka nak ajak daripada Islam, dakwah. Yang kedua, dalam rangka kita nak mengadakan, mendidik mereka supaya mereka mendekati Islam dan meningkatkan kebaikan pada diri mereka, tarbiyah. Jadi bila kita ada dua ni, insya-Allah boleh berkawan. Habis boleh tak kita tolong dia? Tolonglah. Tolong dalam rangka dakwah. Tolong dalam rangka dakwah, sebab Allah suruh kita tolong manusia yang lain. Allah suruh kita tolong binatang pun, Allah suruh tolong, kan? Binatang pun Allah suruh tolong. Jangan bunuh-bunuh sebarang-sebarang contohnya, kan? Jadi binatang pun disuruh tolong, apa lagi orang manusia, baik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Daud dan Imam Abu Daud, orang-orang yang duduk bersama dengan orang saleh sama dengan orang yang mendekati pemakai wangi-wangian. Jadi siapa yang duduk dengan orang yang baik-baik ni, samalah dengan orang yang duduk sebelah orang yang pakai minyak wangi, kan? Sungguh pun kamu tidak mengenainya, tidak pakai minyak wangi tadi, tapi kamu dikenai dengan seberapa bau harumnya. Tapi sekurang-kurang kita bau harum daripada minyak wangi dia tu. Orang yang duduk atau berteman dengan orang jahat sama dengan mereka yang ni bahasa Indonesia ni, semprong ni apa orang yang sama dengan mereka lah yang jahat, orang yang mendekati orang-orang yang orang ni orang yang apa, seperti orang yang berbau busuk lah, ataupun orang yang tukang. Dalam hadis yang lain, sebab dia tak ada hadis kat sini, cuma makna dia, kan? Jadi dia kata sama dengan orang yang contohnya tukang besi, kan? Kalau kita tak bakar besi itu pun kita rasa panas, bahang panasnya itu, kan? Orang yang mendekati mereka itu meskipun tidak dikenai dengan hitamnya, dengan kekotorannya, tapi pasti kena dengan jelaganya, dengan dia punya debu-debunya, dengan dia punya hitam-hitam itu, abuk-abuk itu. Jadi maknanya kalau kita duduk dengan orang yang saleh, dapatlah wanginya. Kalau kita duduk dengan orang yang taleh, talehnya orang yang jahat, orang yang itu, maka kita kena juga dia punya hitamnya tadi. Jadi sebab tu Nabi gambarkan bahawa kita kena ada sifat memilih dalam bersahabat. Memilih dalam bersahabat, terutamanya sekarang ni. Sekarang ni kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang ada di hadapan kita ni. Tak lama lagi, tahun 2022 ni akan ada penubuhan satu ibu pejabat kepada One World Religion yang akan dibuka di Dubai, Abu Dhabi. Akan buka di Abu Dhabi, di UAE. Jadi maka mulalah mereka akan menyebarkan pahaman One World Religion. Ni sensitif lah. Sekarang ni kurang lagi, belum tubuh lagi. Tahun depan tak boleh cakap dah. Cakap sekali lagi kena gelaran macam-macam lah. Bismillah. Jadi maknanya orang-orang yang mengakukan bid'ah. Bid'ah yang mana ni? Bid'ah akidah. Bukan dia kata bid'ah yang bid'ah baca tahlil bid'ah, orang kata baca yasin bid'ah, orang mengatakan tentang bid'ah ni, kan? Bid'ah ibadah ni, yang kata bid'ah ni, baca kunut bid'ah. Bukan bid'ah hak tu, itu bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah ni kita kata ada yang hasan,
Ada yang hasan, bid'ah tu hasanah. Bid'ah hasanah. Contohnya kita baca kunut, bid'ah hasanah. Kalau bid'ah pun Nabi baca kunut, cuma tak selalu kan. Ataupun kita kata baca Yasin, bid'ah dia kata. Bid'ah pun bid'ah yang baik, baca Yasin bid'ah baik. Bukan dia buat jahat. Jadi adalah asasnya. Jadi kita kata bid'ah tu bukan bid'ah yang itu. Yang maksud kita sini bid'ah akidah. Apa bid'ah akidah? Apa bid'ah akidah? Bid'ah akidahnya lah bid'ah yang digambarkan sebagai kita meliberalkan agama kita, liberalkan agama kita. Tengoklah tak lama lagi fatwa pun banyak yang liberal nanti. Tengoklah. Tak lama lagi fatwa pun banyak liberal. Namanya tarbiyatuna ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah. Syed Hawa. Buku rujukan yang saya baca ni. Jadi dalam buku rujukan ni dia cerita pasal mujahadah. Yang sebut kat sini bagaimana keadaan yang ada bid'ah itu ialah bid'ah yang dalalah, itu bid'ah yang akidah, bid'ah akidah dalalah. Contohnya dengan orang-orang yang beragama Qadiani, Ahmadiyah Qadiani, yang percaya kepada Qadiani. Jadi dia orang bid'ah dia bid'ah dalalah, bid'ah apa? Bid'ah yang bersangkut paut dengan akidah. Dia bukan lagi bersangkut paut dengan ibadah sahaja. Kita kata ibadah tu hasanah ada juga. Jadi bid'ah akidah. Jadi tahun depan akan berlaku ni. Tahun depan kan One World Religion, HQ One World Religion. Banyak yang tak tahu. Nanti saya cerita. Kalau ada kesempatan malam ni saya cerita bid'ah akidah pula, tentang kejahatan mereka. Ni Omicron ke apa nama dia? Omicron. Minta tolong tutup ni. Omicron. Omicron ni kan, lepas ni ada lain lagi, banyak macam-macam lagi ada. Don't worry lah. Bukan Omicron ni, dia ada kan Delta, Lambda, Zebra Crossing, semua ada. Semua jenis nama akan ada. Keluar tak lama lagi. Jadi sebenarnya apa yang mereka nak buat ni, mereka nak masukkan kita dalam satu kategori golongan cukup. Golongan kategori orang-orang yang sibuk dengan benda-benda yang kecil-kecil ni, benda-benda yang kecil-kecil. Yang besar apa? Yang besar dia nak buat reset the world ni. Reset dunia ni, itu hak besar. Yang besar yang tu. Kemudian yang besar yang mana lagi? Yang besar dia nak buat reset. Nak cakap reset Malaysia sikit ada orang marah pula. Nak buat reset lah. Reset negara kita nak reset. Negara kita nak reset. Kalau reset yang baik tak apa. Ini reset yang dibuat oleh globalis. Jadi benda ni akan berlaku. Jadi sebenarnya apa lagi yang besar? Yang besar peperangan. Ketegangan yang berlaku sekarang ni China dengan Amerika. China dengan Amerika ni tengah tegang ni kan, atas sebab apa? Olok-oloknya atas sebab apa? Sebabnya olok-oloknya Taiwan. Dah mula perang atas alasan Taiwan. Jadi sebenarnya dia bukan perang. China takut mati, Amerika pun takut mati kan. Tapi nampak macam perang. Kenapa nak perang? Dia nak mewujudkan suasana al-harju, peperangan, pembunuhan. Jadi sebenarnya itu yang lebih besar. Yang Omicron ni, Umi Kalsum lah, apa benda yang disebut ni, itu semua benda-benda yang dia nak suruh kita sibuk. Sebenarnya dia kata apa? Kita nak kena ambil third dose. Sebab apa? Kalau tak ambil third dose kan, nanti kita kena virus Omicron. Virus daripada mana? Afrika tu, daripada Afrika jauh sana datang ke sini. Jadi disebutlah macam-macam. Depan ni virus lain pula sampai 8. Pfizer nak sampai 8 kali dos. Tak percaya tengoklah. Siapa yang dah ambil dos, tahniah. Sebab lepas ni full unvaccinated lagi sekali. Setelah berada dalam keadaan vaksin penuh kan. Lepas ni jadi pula tak vaksin semula. Kenapa tak cukup 3 dos? Ada orang akan mati besok, mati sebab dia tak ambil 3 dos. Kena ambil 3 dos ni baru dia tak mati. Jadi nak sebut kat sinilah, itu nak sibukkan kita. Yang pertama sekali, jangan kita ikut planning dia. Dia nak sibuk, nak cakap apa, cakaplah dia punya hal kan. Tapi kita ada agenda kita ada persiapan kita. Sebab tu
Apabila berlaku One World Religion HQ dipertubuhkan tahun depan di UAE, Abu Dhabi, maka penyebaran bid'ah akidah akan tersebar dengan luas pada masa itu. Maka kita nak kena apa? Kita nak kena sampaikan apa maksud bid'ah. Bid'ah akidah ni contoh apa? Bila kita mengaku Tuhan agama lain sebagai Tuhan kita juga, dengan kita amin. Cukuplah dengan mengaminkan doanya. Doa tu diaminkan. Kan, padri baca doa, kita amin. Padri baca doa, kita amin, kan. Cukup dengan itu. Alamak. Cukup dengan amin. Padri baca doa, kita amin. Maka bila kata amin, maknanya kita dah iktiraf Jesus Christ sebagai Tuhan. Musyrik kita, jadi orang yang mensyirikkan Allah. Murtad kata fatwa mufti wilayah. Mufti wilayah kata apa? Murtad orang yang mengaminkan doa. Itu dululah, sekarang saya tak tahulah. Sama kot. Jadi itu bid'ah akidah. Kita semayang sama dengan orang-orang zaman-zaman dulu semayang. Zaman dulu. Agama lain semayang, tak boleh. Sama agama lain dengan agama Islam. Agama Islam ni sama juga, agama lain sama je. Cakap sama je tu dah murtad dah. Tak sama, mana sama? Siapa yang kata sama ni? Orang yang mensyirikkan Allah. Ini adalah bid'ah akidah. Orang Arab teka One World Religion ke, orang Arab akan bersama. Sekarang ni ada 70 negara dah. 70 negara yang akan mendirikan apa dia panggil Third Temple 70 negara, 70 nation nak mendirikan Third Temple. Dan sekarang ni ada 10 lagi, sebab Nabi kata apa? Ada 80 negara akan memerangi umat Islam. 80 negara, 80 bendera ni yang bersama Dajjal ni. Bersama Dajjal. Jadi 70 dah declare. 10 lagi termasuklah negara orang Islam. Jangan Malaysia termasuk, sudahlah. Kalau Malaysia termasuk, wallahu alam lah kita ni nak buat apa kan. Wallahu alam nak sebut kat situ. Sekali lagi jadi lain pula. Ya tuan-tuan perempuan rahmatan Allah, maka kata CEO Pfizer kan, tiap-tiap tahun akan ada dos vaksin. CEO Pfizer kata. Jadi sebab tu saya kata lepas Omicron ni habis, lain pula. Lain pula lambda lah, beta, lambda, del macam-macam lah, apalah dia nak sebut pun tak apa kan. Jadi kita tahu itu permainan je. Saya harap rakyat Malaysia tidak tertipu kan. Jadi inilah yang kita kena jauhkan. Orang begini kita kena uzlah. Kita kena uzlah. Kepahaman mereka, pemikiran mereka, kehidupan mereka, kita kena uzlah. Kita tak boleh ikut dengan dia. Kita jangan dengar pun. Kalau boleh jangan dengar pun. Akan sesak nafas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Orang munafik. Orang munafik ni siapa? Orang yang mengambil agama lain sebagai agama dia. Dia mensyirikkan Allah. Dia Islam. Nampak Islam, pakai kopiah, pakai serban, ada janggut, cakap bismillah, cakap assalamualaikum, cakap semua masya Allah subhanallah, tapi dia mengiktiraf Tuhan-Tuhan yang lain, ataupun dia berada dalam keadaan mengiktiraf agama yang lain. Ini munafik. Kenapa? Hatinya telah keluar Islam. Orang munafik seperti kambing yang buta sebelah matanya. Jadi sifat orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kambing yang buta sebelah matanya di antara dua kambing. Hari ini dia pergi kepada seekor kambing yang ini, esok dia pergi kambing yang lain pula. Jadi orang buta, orang munafik ni maknanya dia akan pergi kepada orang yang bid'ah dalalah tu, bid'ah akidah tu. Bid'ah akidah tu dia akan pergi ke sana, kemudian pergi kejap dia pergi sini, kejap dia terima kita.
Sekejap dia jumpa kita, dia kata apa, kita begini, kita kena ikut sekian. Macam-macam lah dia cakap. Kejap pula dia pergi jumpa Pop Perancis. Dia pergi jumpa Pop pula, dia pergi jumpa Padri pula, dia pergi jumpa Hindu punya ni pula, priest kan, dan sebagainya. Kejap jumpa kita pula. Dia boleh muka dia dua talam lah. Talam dua muka, bukan muka dua talam, talam dua muka. Jadi orang yang faqih, orang yang alim, orang yang saleh tidak suka bergaul dengan orang yang fasik dan tidak memberikan jaminan terhadap keamanan mereka. Jadi orang yang fuqaha, orang yang adil, yang saleh, dia tak suka berkawan dengan mereka ni. Kalau dia pergi dalam rangka dakwah je, apa lagi nak bermakan sama-sama? Apa lagi nak mengiktiraf dia pula sebagai kawan-kawan kita mencari kebenaran bersama-sama. Saya teringat pada satu ketika ada orang politik. Saya tak payah sebut nama lah, tapi orang politik tu kalau dengar saya cakap ni, dia tahulah dia kan. Dia keluar dari penjara, kemudian dia pergi jumpa dengan seorang alim, Pak Sumit. 4 kali dia jumpa, kata Pak Su, 4 kali jumpa, minta doa. Ya, wahai Pak Su, tolonglah doa supaya dia pegang jawapan paling baik, paling tinggi sekali dekat dalam Malaysia ni, menjadi orang nombor 1. Orang nombor 1, officer nombor 1 di Malaysia ni. Apa kata Pak Sumit? Pak Sumit kata, aku tak nak doakan untuk engkau. Macam itu. Pak Sumit cerita kat saya. Masa tu saya ziarah Pak Sumit. Maka dia cerita kat saya, dia kata orang ni dah 4 kali jumpa dia. Minta doa, tapi tak jumpa. Kadang-kadang Pak Su ni cerita juga kat saya. Dia cerita juga siapa jumpa dia. Jadi maknanya apa, tuan-tuan perempuan mati Allah? Fuqaha ni orang yang alim-alim, yang soleh-soleh ni, ulama ni, dia tak suka bergaul dengan orang fasik. Dan dia tidak memberikan jaminan terhadap keamanan mereka. Nak minta tolong doa. Kan, nak minta tolong doa. Nak minta jaga keamanan, tak boleh. Apa lagi nak bergaul? Jadi kalau jumpa dia hanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk nak mendakwah dia, bagi tazkirah dia, peringatan dia. Bukan jumpa dia nak bina kekuatan. Apa maksud jumpa nak bina kekuatan? Kita terpaksa jumpa orang ni, walaupun orang ni nampak musuh Islam. Kenapa kena jumpa dia? Kerana kalau tak, kita punya tak ada orang nak, kita punya kekuatan tak kuat kan? Orang nak undi kita tak ramai. Kena gabung dengan orang sekian-sekian supaya kita ni dapat undi ramai. Kalau tak, susah nak menang. Kalau tidak, susah nak menang. Jadi nak sebut kat sini, banyak pula yang mencerita siapa orang yang saya cakap tadi. Tuan-tuan pun tak payahlah cerita siapa-siapa, faham-faham je lah. Kan, nak tunjuk kat sini kan, orang soleh ni dia tak suka dengan orang yang fasik. Orang fasik tak suka. Jadi kalau kita bergelar ulama, kalau kita bergelar tuan guru, kalau kita bergelar orang yang saleh, maka jangan kita bersama-sama dengan orang fasik. Pergi jumpa dia dalam rangka dakwah cukup. Apa lagi kita nak bertahaluf, berhudnah? Kecuali lah kita ni kuat. Kalau kita tak kuat, nak bertahaluf dengan orang yang lebih kuat daripada kita, dan kita akan dimakan oleh dia. Maka di sinilah kita lihat bagaimana persoalan uzlah ini dan persoalan khaltah ini, iaitu pergaulan ini bagi seorang Muslim, bahawa kita ini dia minta dia diberikan dengan jelas dalam bab ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh Huzaifah al-Yamani radhiyallahu an, maka ditanya, ya Rasulullah, sekiranya hal itu menimpa aku, iaitu di mana pada masa itu, ketika itu majoritinya orang
Dan orang Islam ni tak ramai. Maknanya kita jadi minoriti. Yang ni nak sebut ni, saya nak sebut ni. Kita jadi minoriti. Kita jadi orang mukmin ni minoriti. Orang mukmin ni tidak ada kekuatan. Maka apakah yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu wajib melazimi jamaah muslim. Kamu wajib bersama dengan kelompok orang Islam, dan pemimpin mereka. Maka dalam hal sekarang ni kita kena bersama dengan jamaah muslim. Jamaah ni apa? Jamaah ni kelompok lah kan. Jamaah ni kelompok orang Islam yang bertakwa. Bukan semua orang jamaahnya bertakwa, dan pemimpin mereka yang mengikuti Islam yang sebenar. Inna dina indallah al-Islam, yang mengatakan Islam itu hanya satu sahaja. Islam itu hanya yang diizinkan Allah saja, yang diiktiraf oleh Allah. Inna dina indallah al-Islam. Din itu Islam saja, bukan gabungan agama-agama, bukan gabungan agama-agama. Jadi agama ni bukan gabungan agama-agama, kan? Agama ni bukan kita boleh gabung dengan lain-lain, tak boleh. Agama ni agama sahaja, kita sahaja Islam. Bukan maknanya kita nak kena bergaduh dengan orang, nak kena tak boleh toleransi dengan orang, tak boleh berbaik-baik dengan, bukan makna begitu. Bukan makna kita mesti bakar ke apa ke, bukan. Bukan makna kita kena perang ke, bukan. Tetapi kita nak kena meyakini agama kita inilah agama yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bila Islam disamakan dengan agama-agama lain, maka itulah jadi pluralisme. Itulah jadi pluralisme, kesamarataan agama. Maka kesamarataan agama inilah musyrikin, golongan musyrikin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersama dengan jamaah muslim, orang yang betul-betul berpegang dengan Islam, bukan Islam gabung-gabung ni, bukan Islam campur-campur. Bukan Islam campur-campur. Sekejap boleh Islam, sekejap boleh ikut Kristian, sekejap boleh ikut Hindu. Bukan gabungan agama-agama. Bila kita menggabungkan agama-agama, maka sebenarnya kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Habis boleh tak kita buat majlis agama-agama? Majlis agama-agama negara Malaysia kan? Buat apa nak buat majlis agama-agama negara Malaysia? Dah agama satu je. Allah kata inna dina indallah al-Islam. Din satu je, bukan Allah kata boleh gabung. Ingat tak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya dah berkembang, dah ada kekuatan, maka datanglah Abu Jahal, datanglah pimpinan-pimpinan musyrikin jumpa dengan Abu Talib. Dia kata ke Abu Talib, wahai Abu Talib kan, kamu ni cakap dengan anak saudara kamu. Kalau anak saudara kamu ni nak perempuan paling cantik dekat Mekah, kami carikan perempuan paling cantik kat Mekah. Kalau kamu nak anak saudara kamu ni nak kaya, kami bagi kumpul harta kami sikit-sikit, kumpul jadi dia paling kaya kat Mekah. Kalau dia nak jadi pemimpin, maka kami boleh jadikan dia pemimpin kat Mekah ni. Dia nombor satu. Kira Perdana Menteri lah. Perdana Menteri lah, nombor one lah. Ataupun agung lah. Bismillah. Agung lah. Tapi satu hari kami sembah Allah, hari besoknya kita sembah berhala-berhala yang lain. Maka Nabi kata tak boleh, tak mau. Itu United Religion lah tu, One World Religion lah tu. Siapa punya idea tu? Iblis punya idea lah. Iblis punya idea lah tu. Satu hari sembah Allah, satu hari lagi sembah pula dan agama-agama lain pula. Boleh terima? Maka Nabi kata apa? Tak boleh. Kalau letak matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri aku ni pun, aku tak akan tinggalkan dakwah mentauhidkan Allah dan mentauhidkan agama. Mentauhidkan Allah, mentauhidkan agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mentauhidkan Allah. Yang kedua mentauhidkan agama. Ikut agama Muhammad aja, tak boleh ikut agama lain. Tak boleh campur-campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan Allah firman dalam Quran Suratul Baqarah, jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Ini bid'ah akidah ni.
boleh terima. Kesamarataan agama boleh terima. Ini bid'ah akidah. Nabi kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ni surah Al-Kafirun ni. Baca banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Kenapa? Kerana akan datang besok bid'ah. Bid'ah akidah ni. Agama ni sama. Bila ada ulama kata agama ni sama, maka dia telah keluar daripada Islam. Ni bukan saya kata, mufti kata. Mufti sekarang ni. Kan? Tak boleh menyamaratakan agama. Nabi kata apa? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam lebih tinggi. Tak ada yang lebih, Islam paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada tu. Tiba-tiba kita kata Islam dengan agama lain sama. Dah kan bertentangan dengan Nabi? Kan? Inna dina indallah al-Islam. Agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah al-Islam. Tiba-tiba kita kata kita boleh toleransi dengan agama lain. Agama lain pun sama, bagus juga. Sikit-sikit lah dekat dia baik. Kita banyak baik, dia sikit baik. Tak boleh. Allah kata apa? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari agama lain selain daripada Islam sebagai agama dia, din dia, Allah tak akan terima sekali-kali sampai bila-bila. Tiba-tiba kita kata tak apalah, kita berlapang dada, kita nak jaga ukhuwah kita. Boleh dakwah juga. Tak, kita takkan dakwah pada dia dengan kaedah tu. Agama Islam bukan hanya agama terbaik. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang Allah terima. Kalau kita kata agama Islam yang terbaik, betul, agama Islam terbaik, tetapi tak cukup. Ni sekarang ni kena sebut agama yang satu-satunya yang Allah terima. Lain Allah tak terima. Yang lain Allah tak terima. Jangan. Ini bid'ah akidah. Kita wajib uzlah. Ni bukan hijrah lagi ni, uzlah. Jauhkan. Jadi orang yang dia fahaman hak ni, kita kena jauhkan. Kalau kita pergi dekat dengan dia dalam rangka dakwah, dalam rangka dakwah, nak ajak dia kepada Allah. Jadi uzlah ini akan berlaku apabila sampai waktunya. Kata Huzaifah Al-Yamani, ya Rasulullah, sekiranya tidak ada jamaah, maknanya tak ada orang dah, semua pakat-pakat terima bid'ah akidah ni, semua pakat-pakat ambil one world religion sebagai agama mereka, pahaman mereka, tidak ada, dan tidak memiliki pemimpin. Pemimpin pun dah kena cantas seorang-seorang, kena cantas seorang-seorang, kena tangkap dan sebagainya, ulama kena tangkap dan sebagainya. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tinggalkan dan jauhkan semua golongan itu. Jauh daripada semua golongan itu, semua yang sesat tadi, meskipun kamu terpaksa bersandar pada pangkal sebuah pohon sehingga maut menjemput kamu dan kamu tetap berada di bawah pohon tersebut. Nabi kata apa? Walaupun kamu terpaksa duduk bawah pokok, tak makan apa, makan pokok-pokok, akar pokok saja, makan daun-daun tu aja, duduk kat situ, jangan bersama dengan one world religion. Jangan bersama dengan golongan yang sesat tadi. Walaupun sampailah ajal kamu datang, ajal kamu datang. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi uzlah ni penting. Uzlah ni penting. Sebab tu nak sebut kat sini. Bagi seseorang yang benar, apabila sampai waktunya, maka wajib dia melakukan uzlah terhadap kesesatan dan orang-orang yang sesat. Inilah kaedah umum bagi seorang Muslim dalam berhadapan dengan persoalan uzlah dan khaltah, iaitu pergaulan. Jadi kita nak bergaul, kita nak ataupun kita nak menjauhkan diri. Kalau orang itu sesat, orang itu
kelompok yang menyesatkan, maka kita kena jauhkan mereka. Ini rukun mujahadah yang pertama. Kita kena uzlah daripada kekufuran. Bermula dengan uzlah daripada dengan hati kita. Kemudian lepas tu fizikal. Fizikal memang tak boleh bercampur dengan dia. Kalau kita bercampur dengan dia, kan, tak boleh. Kalau kita tak boleh dakwah pada dia, jauhkan dia. Kalau kita tak boleh tarbiyah dia, jauhkan dia. Jauhkan dia. Maknanya kita akan sesat. Ni Nabi sebut, tinggalkan. Arahan Nabi, tinggalkan. Tinggalkan. Bukan kita ngending-ngending dengan dia. Nanti aku cuba dakwah pelan-pelan. Tak, Nabi tak kata dakwah pelan-pelan. Nabi kata tinggalkan. Sekiranya dia tidak ada kekuatan dah, kita dah tak kuat dah, maka kita tinggalkan. Fokus. Ini akhir zaman. Jadi tidak ada uzlah daripada orang-orang yang benar. Tapi kalau orang itu benar, beriman, bertakwa, maka kita tidak boleh uzlah dengan dia. Kena bersama dengan dia. Semua bentuk uzlah hanyalah dilakukan terhadap kesesatan. Semua yang menyesatkan kita dan orang-orang yang sesat, uzlah. Ini arahan Nabi. Uzlah. Jadi kita nak jaga mujahadah kita, nak kena tengok. Kena tengok. Setelah kaedah ini jelas, maka kita tahu bila masa nak uzlah. Dan uzlah yang mutlak. Maka wajib dalam kehidupan seorang Muslim, apabila sampai waktu untuk beruzlah tadi, setelah sampai waktunya untuk beruzlah yang wajib tadi, maka ia harus wajib melawan nafsunya untuk menjalankan uzlah mutlak itu. Apa maksud uzlah mutlak? Uzlah syu'uriyah, uzlah dari sudut hati dan fizikal. Hati dan fizikal. Kerana salah satu tabiat hawa nafsu adalah suka bergaul. Ada tabiat orang sendiri suka bergaul dengan siapa-siapa, semua bergaul. Apabila kita renungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Tidak selamanya satu golongan dari umatku akan tetap pada kebenaran. Maka kita dapatlah mengetahui bahawa ia mengharuskan uzlah yang mutlak dari situasi yang asing, genting, yang penuh bertolak belakangkan Islam. Jadi apabila mereka menolak Islam, kita kena uzlah daripada mereka. Mereka tolak Islam, kita kena beruzlah daripada mereka. Kalau mereka masih boleh menerima Islam, tu lain. Dia menolak Islam. Jadi apabila masalah uzlah ini kita huraikan, maka ini adalah merupakan salah satu perjalanan ruhiyah. Jadi salah satu perjalanan ruhiyah menuju kepada Allah sebagai salah satu daripada rukun mujahadah, sebagai ubat kepada hati kita, jiwa kita. Dan hal inilah terpenting dalam kehidupan kita untuk kita faham akan hal ini, terutamanya di dalam situasi-situasi di akhir zaman ini yang berbeza-beza. Jadi sebab itulah kita kena lihat. Kita lihat apa yang digambarkan oleh para sufi. Ada ulama-ulama yang mementingkan, yang menekankan, muhakkikin, yang menekankan tentang kebersihan hati. Berkata Ibnu Athaillah, dia kata apa? Kebumikan wujudmu ke dalam bumi, ketidakkenalan. Jadi dia kata apa? Secara dengan ulama kita ni, janganlah kamu bercita-citanya jadi orang terkenal. Jangan bercita-cita nak jadi orang terkenal. Sesuatu yang tidak dibumikan, yang tidak kita rendahkan, tidak ditahan tadi, tidak akan tumbuh hasil yang tidak akan sempurna. Jadi kalau kita jadi orang terkenal, niat kita nak jadi orang terkenal, maka dia tidak akan melahirkan hasil yang sempurna. Jadi yang pertama, glamour, populariti. Siapa yang mencari populariti, maka hasilnya tidak akan sempurna. Hati tidak akan memberikan manfaat apa pun. Jadi kita lihat hari ini, orang hari ini dia banyak mencari glamour, populariti, sebab tu hasilnya tak sempurna. Ini saya cakap ni terutamanya kepada jadi masalah kepada orang yang bernama artis. Orang yang bernama artis yang memang nak cari populariti. Siapa yang cari populariti tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna hasilnya, kerana dia memang nak cari populariti. Ini para ulama kita sebut.
Ini juga terkena kepada orang politik pada hari ini. Siapa yang nak cari populariti, tidak akan sempurna hasilnya. Tak kira lah politik apa pun, sebutlah. Kalau niat dia untuk mencari populariti, tidak akan sempurna. Kenapa nak cari populariti? Kenapa tak boleh cari populariti? Sedangkan mencari populariti ini maknanya kita nak dapatkan undi. Nak dapatkan undi. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, kenapa nak dapatkan undi? Kalau undi tak ada, tak menang kita. Yang bagi menang di orang ke, yang bagi menang ni Allah. Tak sempurna dah. Kat situ pun tak sempurna dah. Kat situ pun dah tak sempurna. Jadi kata Ibnu Athaillah, dia kata apa? Hati yang tidak yang mencari kepopulariti contohnya, maka dia tidak akan menghasilkan hasil yang sempurna. Bagaimana hati itu akan menghasilkan yang sempurna? Sedangkan dalam hatinya itu melekat pada cerminnya itu sesuatu yang dibelenggu, dia dipenjarakan oleh syahwatnya, nafsunya. Bagaimana dia akan memasuki ke hadarat Allah, padahal dia belum benar suci daripada kekotoran dan ketiduran, kelenaan, kelalaian tadi. Jadi ungkapan ni cara khususnya yang nak sebut kat sini lah. Kan, mereka yang popular, kan, salah satu jalan yang wajib untuk dia dekat Allah ialah uzlah. Kalau kita ni popular, kita memerlukan uzlah sebagai ubat dalam hati kita. Kan? Orang yang popular, orang yang terkenal, orang yang banyak hubungan dengan manusia, orang yang ada hubungan dengan berbagai waktu dan kesempatan untuk dia menyempurnakan jiwanya melalui uzlah. Jadinya saya nasihatkan kepada kawan-kawan lah, ini peringatan terutamanya bagi ulama-ulama, orang yang bergelar ulama, orang yang bergelar ustaz, orang yang bergelar tuan guru. Ini nasihat untuk saya sendiri dan nasihat untuk mereka yang mempunyai asas Islam di dalam politik. Maka hendaklah memperhatikan salah satu perkara yang menyempurnakan amal kita, hati kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan beruzlah. Dengan beruzlah, membersihkan hati kita tadi. Jika kerana apa? Banyak kesempatan kita hilang untuk bersama Allah. Kita banyak dengan manusia. Banyak dengan manusia sehingga kita lupa Allah. Semayang dah tak khusyuk dah. Dulu semayang khusyuk, lepas jadi YB dah tak khusyuk dah. Kenapa tak khusyuk? Baru nak Allahu Akbar, telefon bunyi. Net telefon bunyi. Maklumlah, banyak orang nak cari. Banyak orang nak cari. Kemudian projek pun dah besar-besar, gaji pun dah besar. Allowance 50,000, 30,000, 20,000. Kan, allowance pun dah besar. Dulu pakai kod, setahun sekali je pakai kod nak pergi luar negara. Sekarang ni tiap-tiap minggu pakai, tiap-tiap hari pakai kod. 1 hari 2 hari je tak pakai kod. Dulu nak pergi mana-mana naik kereta apa yang ada. Sekarang pergi mana-mana kereta ada tukang buka pintu. Nak masuk kereta ada tukang buka pintu sekarang. Dulu kita lah driver. Kita lah yang bawa ke sana ke sini dengan penuh rendah diri. Tapi sekarang ni Allah uji dengan banyak waktu yang hilang untuk mencari ilmu, untuk beramal, untuk bermunajat kepada Allah. Sibuk dengan manusia, sibuk dengan projek-projek besar. Lagi besar pangkat kita, lagi banyak projek kita. Maka menuntut kita untuk melakukan uzlah. Kalau kita tak boleh buat uzlah, maka kita tidak akan terbebas daripada hawa nafsu kita. Pikiran-pikiran kita akan berkelana di dalam masalah dunia yang mengelilingi kita. Ini nasihat saya kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian yang terlibat dengan dunia-dunia, terutamanya kawan-kawan politik ni, ataupun ustaz-ustaz selebriti. Alhamdulillah saya bukan ustaz selebriti. Jadi ustaz selebriti ni kenapa? Kena ada masa, kena ada uzlah dalam hatinya. Kerana banyak bergaul dengan manusia, terutamanya manusia yang
yang mujrimin, yang fasikin, maka kejernihan hati kita akan terus berkurangan. Lagi banyak bergaul dengan masyarakat yang tidak ada akhlaknya, yang jahatnya sebagainya, toke-toke, taiko-taikonya kan. Maka hati kita akan jernih, kejernihan hati akan berkurangan, akan terbelenggu hati kita itu dengan dunia, dengan nafsu yang sangat kuat. Maka uzlah yang disertai dengan zikir dan tafakur sangat-sangat diperlukan untuk membantu menjernihkan dan mencemerlangkan cermin kepada hati tadi. Jadi kita nak kena tengok baliklah, kena buat muhasabah balik. Pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang terlibat aktif dengan masyarakat, orang-orang NGO, orang-orang yang mula terkenal, orang-orang yang dah mula ramai orang sanjung, orang yang mula dapat banyak undian, menang jadi MB, jadi YB, jadi KM. Jadi orang yang ada gelaran tuan guru, yang dah jadi ahli parlimen, orang yang dah gelar ustaz, yang dah jadi menteri atau timbalan menteri, maka kena banyak uzlah. Saya tak cakap pada siapa-siapa, saya cakap pada kawan-kawan saya je. Kalau mengaku kawan, uzlah lah. InsyaAllah. Kalau mungkin saya ni tak ada apa-apa, peringatan daripada orang yang cabuk je, tak ada apa, tak apalah, terpulang. Jadi selama manusia masih dalam pergaulan dengan kesesatan dan orang-orang yang sesat, masih bergaul dengan kesesatan dan orang yang sesat, pengaruh nafsu sangat mungkin untuk menutup hati kita. Dan apabila nafsu telah menutup hati kita, bisikan tadi, maka tidak ada lain selain daripada wajib kita beruzlah. Wajib kita beruzlah. Kena ada masa untuk kita bersama Allah. Beruzlah, duduk diam-diam, fikirkan. Sebab uzlah ni kita muhasabah. Bila uzlah ni kita berfikir tentang dosa kita, tentang perjalanan hidup kita, tentang di mana kita sekarang, kedudukan kita dengan Allah, kedudukan takwa kita. Kita kena tengok balik, renung balik hati kita, kehidupan kita. Kemudian selepas daripada itu kita pun mula berjalan semula. Kalau kita tidak beruzlah, maka nafsu akan datang. Nafsu akan datang. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan tajuk uzlah ni sikit lagi. Kemudian kita akan masuk kepada yang kedua pada esok hari insya-Allah. Doalah, kita ada masa, besok ada beberapa meeting juga, tapi mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak sama-sama merasakan bahawa sebenarnya penyakit hati itu dia boleh datang bila kita banyak dengan manusia. Kita banyak bergaul dengan manusia, terutamanya manusia yang sesat. Manusia yang sesat, yang tak ikhlas. Kalau kita banyak bergaul dengan orang yang tak ikhlas, maka kita akan jadi rosak hati kita. Hati kita akan rosak. Sebab tu carilah orang yang ikhlas untuk bergaul. Carilah orang yang soleh untuk bergaul. Dan bila kita bergaul dengan dia, jangan bergaul aja, bergaul dengan adab. Bergaul dengan adab, bergaul dengan akhlak. Kerana itu salah satu daripada mujahadah. Orang yang bergaul dengan adab dan akhlak tadi, maka orang itu akan diberikan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita nak kena tengok balik hidup kita ni. Kalau ada kawan-kawan yang tak elok kita bergaul dengan dia, kita niatkan nak dakwah kat dia. Jangan bergaul sebab alumni, terutamanya alumni. Alumni ni kita kena tengok semula. Kan, kalau alumni sekolah menengah, bila jumpa dia, kita nak jadi orang 17 tahun semula, SPM. Alumni sekolah menengah. Kalau kita alumni sekolah rendah, nak jadi macam 12 tahun sekolah rendah. Kalau alumni universiti, nak jadi macam orang muda belasan tahun, 20-an. Jadi kita dah umur kita dah 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an kan. Dah umur kita dah tinggi-tinggi ni, tiba-tiba nak patah balik, maka jadilah kita mengikut nafsu kita. Yang kita buat, yang kita dah tinggalkan, buat semula. Dulu menyanyi, sekarang ni dah tua-tua, patutnya mengaji. Tak, menyanyi balik. Karaoke balik. Karaoke balik, menyanyi balik. Jadi kita bersama-sama dengan golongan-golongan yang lampau ni, masa zaman-zaman kita dulu-dulu ni, kita kena banyak hati-hati kerana dia boleh mencemarkan kejernihan hati kita. Kejernihan hati kita.
Jadi bila hati kita tercemar ni, kita bimbang, tiba-tiba datang kan ajal kita. Ajal datang. Tiba-tiba ajal datang masa kita tengah nak jadi orang 17 tahun balik, buat dosa balik. Nak buat dosa masa 17 tahun dulu. Masa umur 20-an dulu kan. Tiba-tiba ajal datang masa tu, sakit jantung, tengah menyanyi karaoke, sakit jantung, mati kita. Mati dalam keadaan jahiliah. Dah elok-elok bertaubat, mati dalam keadaan jahiliah. Kena uzlah. Kita kena tengok balik kehidupan kita. Sebab tu alumni ni bagus dan mengeratkan silaturahim. Tetapi apabila dia membawa kita jauh daripada Allah, kembali kepada jahiliah, kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Saya cakap ni sebab saya pun sama juga dengan tuan-tuan, ada alumni juga kan. Jadi kadang-kadang dengan alumni ni kita jumpa kawan-kawan kita, kita rasa macam kita 17 tahun balik, macam 15 tahun semula, macam duduk kat universiti kan. Jadi masa tu mungkin kita dalam keadaan macam-macam, tak ada kesedaran. Kita nak buat semula apa yang dulu buat. Jadi kita tak bawa dah budaya kita dah umur 50-an, 60-an, 40-an, 30-an dah matang ni, tak bawa dah. Jadi di sinilah kan, hati kita tidak akan menjadi jernih semula. Sedangkan kita amat memerlukan membetulkan situasi kita. Jadi inilah perkara-perkara yang kita kena ingat semula di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebagai salah satu daripada rukun mujahadah. Apa maksud rukun? Kena buat. Kalau tak buat, maka tak lengkap, tak sempurna mujahadah kita. Sembahyang banyak, Quran banyak, zikir banyak kan? Tetapi kita tidak jaga pergaulan kita. Kita masih lagi bersama dengan kesesatan dan maksiat. Maka pada masa itu mujahadah kita tidak akan sempurna. Kita akan tersekat, tak capai kepada Allah. Dia akan tak capai, dia akan tersekat, tak boleh istiqamah dah. Jadi itu kita tengok balik, minta balik kan? Dan kemudian kepada orang yang terlibat dengan politik. Orang politik ni dia kena bergaul dengan semua orang. Betul, kena bergaul dengan semua orang. Dengan orang yang Islam, bukan Islam. Orang yang beriman dengan orang yang kufur. Orang yang saleh dengan orang yang taleh, yang buat maksiat, yang fasik. Jadi pergaulan kita pada masyarakat, kita kena bergaul semua. Jadi bila bergaul tu kita terlupa nak uzlah. Akhirnya hati kita tak jernih. Maka cakap kita dah berubah dah. Masa sebelum pakai kod tu cakap tawaduk. Dah mula pakai kod tu cakap tinggi. Saya tak cakap siapa-siapa noh, jangan tulis pula nama siapa kat situ. Masa sebelum jadi MP, sebelum menang, cakapnya ana, anta, ente, ana. Dan akhi, ya akhi, wahai saudaraku. Lepas jadi MP, you, I, you, you, I, you, I, you, I, O, you. Hilang. Cakap pun dah tak sama dah. Gaya pun dah lain. Maklumlah dia jadi MP. Jadi menteri, lagi. Nak cakap, nak jumpa pun susah. Dulu, hantar mesej sekejap je. Assalamualaikum akhi, apa khabar? Pop, jawab terus. Waalaikumsalam, apa khabar? Di mana sekarang? Dulu. Ukhuwah rapat. Lepas jadi menteri, Assalamualaikum. Tak jawab. Dia pula hantar kat kita kempen dia. Sesungguhnya gini. Dia hantar kempen dia pula. Dia bukan jawab salam kita. Ataupun kurang-kurang tanya khabar. Tak, dulu je. Sekarang dah lain dah, tak sempat. Dah berubah dah. Tak kira lah orang parti apa pun. Saya tak sebut parti mana no. Politik je lah. Jadi politik amat perlu uzlah. Malah jadikan wajib muhasabah. Kalau kita dulu sembahyang tahajud 20 rakaat, bila dah jadi orang politik patutnya 100 rakaat. Jadi pemimpin. Jadi MP kena puasa. Dulu puasanya 3 hari sebulan. Puasa hari putih namanya. Sekarang kena puasa setiap Senin Khamis kena puasa. Kurang-kurang ataupun selang 1 hari puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Dulu baca Qurannya sikit, sekarang macam kena lagi banyak sebab kita jadi MP. Jadi MP ni lagi sibuk, tak sempat. Kalau kita rasa sibuk tu, maka kita telah dihanyutkan oleh suasana yang ada sekitar. Bukan kita yang nak membetulkan suasana yang sesat itu yang telah masuki dalam hati kita. Dulu boleh bermunajat pada Allah, boleh berzikir pada Allah, boleh bangun tahajud. Sekarang dah sibuk, meeting sampai malam, letih, tak boleh nak bangun tahajud dah. Sembayang apa ni pun dah tak boleh berjamaah. Maka suasana dah masuk dalam dunia, dah masuk dalam hati kita. Tengoklah. Dulu menjaga ukhuwah, sekarang tak jaga ukhuwah dah, tak kisah dah.
Alasan sibuk, alasan banyak meeting, alasan saya ni pemimpin rakyat tak sempat dah nak jumpa dengan sahabat-sahabat. Ini adalah perkara yang berlaku. Katanya nak memimpin umat, tetapi rupanya umat suasana yang sesat memimpin kita. Hati kita makin keras, makin larut dengan suasana dunia, dengan alam politik. Begitu juga selebriti, ustaz-ustaz dulu sebelum masuk TV cukup baik, bagus, kan, jawapannya aja hikmah, jawapannya penuh takwa, tapi apabila dah masuk TV, masuk apa, berubah pula. Makin sibuk, peminat semua nak minta tanda tangan, ustaz pun dia minta tanda tangan. Tuan-tuan puan rahmat Allah, kita nak tengok lagi popular orang tu, lagi tinggi pangkat, patutnya kita lagi dekat dengan Allah. Lagi banyak tahajud kita mohon petunjuk daripada Allah, lagi banyak zikir kita memohon rahmat, barakah daripada Allah. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku, bila dah naik pangkat lagi tinggi kita lagi sibuk, lagi susah nak sembahyang, lagi susah nak baca Quran, lagi susah kita nak berzikir, lagi susah nak berukhuwah. Hilang kebaikan-kebaikan sebelum ni. Maka adakah itu kebaikan ataupun itu merupakan kerosakan? Sebab tu kita wajib memerlukan uzlah untuk kita muhasabah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Esok insyaAllah kalau ada kesempatan. Wallahu alam. Saya mohon ampun pada Allah. Minta maaf pada tuan-tuan perempuan, andainya apa yang saya sebut ni ada yang terasa ke apa ke. Saya tak berniat nak tuduh ke nak apa tak. Saya hanya berniat untuk muhasabah saja. Buat muhasabah je, bukan apa. Kalau ada baik, ambil lah sebagai panduan. Kalau tak baik, minta maaf lah. Mungkin ada kesilapan saya. Mohon ampun daripada Allah dan minta maaf tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan masukkan kita dalam golongan orang yang istiqamah dengan Islam dan perjuangan Islam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim azim sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.